Hai, selamat datang ke webinar kita pada kali ini dan kita akan berkongsi tentang topik anak kurang berat badan. So, baru-baru ini saya terima jugalah uh, persoalan daripada responden kita ataupun ibu bapa kita yang bertanyakan apakah yang boleh ibu bapa lakukan untuk mengatasi masalah anak kurang berat badan. So, tanpa melengahkan masa, mari kita tengok. Okey. So pertama sekali, bagaimana nak tentukan anak kurang berat? So sangat senang kalau anda ada buku rekod kesihatan kanak-kanak sama ada di klinik kesihatan ataupun di klinik swasta, biasanya doktor akan memberikan satu kad ataupun buku rekod lah di mana anda boleh tengok berat untuk umur. Berat untuk umur ni dia berbeza sedikit untuk perempuan dan juga lelaki. So kalaulah um, paksi yang menegak ni dia adalah berat dalam kilogram. Kalau paksi yang mendatar ni dia adalah umur anak. Jadi apabila kita membawa anak ke klinik, timbang, biasanya nurse akan tolong pangkarkan berat yang diukur pada hari lawatan. Jadi di manakah pangkar tu berada, anda boleh tentukan sama ada anak punya berat tu sesuai untuk umur ataupun kita panggil normal. Yang normal tu biasanya warna putih. Nampak di antara plus 2 SD hingga negatif 2 SD. Kalaulah berat badan anak kita jatuh di bawah negatif 2 SD, yang itu kita kenali sebagai kurang berat badan lah. Dan kalaulah dia di bawah negatif 3 SD, di mana yang warna merah dekat bawah ni, yang itu dah kurang berat badan yang teruk. Jadi adalah bagus kalau kita sebagai ibu bapa kita boleh monitor dari lahir hingga anak membesar. Ya, apabila dia menaik mengikut lengkuk rujukan, contohnya sebelum ni memang dekat dengan kosong. So, kalau ikutkan umur dia, sepatutnya dia ikut lengkuk rujukan ni lah yang dekat dengan kosong. Katakan kalau dia dekat dengan atas yang plus 2 SD tu, mungkin anda kena memberi perhatian kepada satu carta lagi, BMI untuk umur untuk menentukan sama ada anak kita perlebihan berat badan ataupun obesiti. Yang tu nak confirmkan, kita kena tengok satu carta lagi lah. Ya. So untuk lelaki sama saja kalau negatif 2 SD kurang berat badan. Negatif 3 SD di bawah ni yang warna orange, yang warna merah ni kurang berat badan yang teruk. Okey. Kenapa anak saya kurang berat badan? Ya, persoalan ni selalunya ditanyakan oleh ibu bapa. Dan kalau anda memerhatikan, dia banyak faktor. Ya, bukan semata-mata saja pemakanan, ya, tapi kadang-kadang dia ada pelbagai faktor. Ya, contohnya dari segi pemakanan tu mungkin disebabkan anak kita membesar dengan cepat. Jadi keperluan pemakanan dia pun meningkat dengan banyak. Ya, kalau dia tidak cukup makan makanan yang berkhasiat, contohnya yang kaya dengan protein, tenaga, vitamin, mineral, kemungkinan dia akan mengalami masalah kurang berat badan. Dan perut anak kita ni kecil. So sekali makan mungkin makan tak banyak, sekejap je dia dah kenyang, tapi dia tak makan dengan kerap. So ini pun boleh menyebabkan anak kurang berat badan. Ya. Dan satu lagi yang kita biasanya berjumpa, kalau anda tengok trend anak punya berat badan menaik dengan cantik, tiba-tiba dia jatuh mendadak. Kemungkinan besar itu disebabkan oleh anak kita mendapat jangkitan penyakit, contohnya macam cerit-berit ataupun demam sesama. Dia tidak ada selera nak makan, jadi berat pun menurun dengan mendadak. Ya, satu lagi itu adalah kurang perhatian semasa anak makan. Jadi adalah bagus kalau kita boleh peka kepada tanda-tanda lapar dan juga tanda-tanda kenyang anak. Jadi kita bertindak balas mengikut kesesuaian lah, ataupun kita biasanya panggil responsive feeding. Kita respons dekat hungry cues ataupun satiety cues anak.
Okey. Yang ini saya memang suka dengan gambar raja yang dihasilkan semasa pembentangan nurses pada khusus pertumbuhan kanak-kanak. So ini salah satu gambar raja lah. Dia memang berbagai faktor. Cuba anda bayangkan anak kita ni membesar bagaikan pokok. Ya, kalau pokok dapat air yang cukup, sinaran matahari yang cukup, dia membesar dengan tinggi dengan subur kan. So anak kita pun sama kalau dia mendapat kasih sayang yang cukup, ya, pemerhatian yang cukup dari segi ibu bapa pun berpengetahuan, ya. Kalau yang ada pantang larang tertentu ataupun yang mengamalkan vegetarian, uh, tidak semestinya akan menyebabkan kurang berat badan, tetapi ada certain nutrient, contohnya vitamin B kompleks yang mungkin kena ditambahkan untuk memastikan anak membesar dengan bagus, ya. Sikap kita sendiri, contohnya yang lambat memperkenalkan makanan pelengkap. Biasanya makanan pelengkap ni dia ada caranya lah nak memperkenalkan pada tepat pada masa, ya. Yang lebih lanjut kalau yang berminat boleh join survey kita, dan ada juga webinar dalam survey kita yang membincangkan topik-topik contohnya makanan pelengkap, ya, topik berkenaan responsive feeding, ya, ada recording webinar yang responden yang dah complete boleh access lah, ya. Dan cara penyediaan makanan kita, untuk ibu bapa jangan rasa macam membebankan, sebab apa yang kita sediakan makanan untuk diri kita, kita boleh sediakan untuk anak dengan mudah saja, ada caranya, ya. Ya. Okey. So, kekerapan pemberian makanan sebaik-baiknya anak diberikan snack. Ya, snack adalah makanan yang diberi antara waktu makan utama. Ya, contohnya snack yang berkhasiat adalah seperti susu, buah-buahan, ya, kismis, prune, ya. Contoh snack yang kita boleh berikan kepada anak kecil lah, ya. Dan snack biasanya 1 hingga 2 kali sehari. Dan hidangan utama biasanya 1 hingga 3 kali hidangan utama. Tapi kalau anak tu dia cepat kenyang, dia membesar dengan pesat, pada waktu tertentu mungkin selera makanan dia akan bertambah. Ya, kalau macam baby yang masih menyusu, kadang-kadang ibu bapa pun boleh perasan kenapa anak saya asyik nak menyusu saja. Yang itu kita panggil cluster feeding lah. Dia macam asyik nak menyusu. So, anak sendiri akan menunjukkan tanda kelaparan, dia akan maklumkan kepada ibu bapa. Jadi sebagai ibu bapa kita kena peka dengan Hunger Cues anak dan menyediakan makanan yang berkhasiat lah. So, contoh hidangan sukatan makanan sehari untuk kanak-kanak dia berbeza ikut umur dan juga berbeza ikut jantina. Ya, kadang-kadang yang lelaki mungkin dia akan memerlukan lebih tinggi kalori sedikit, ya, tak banyak beza tapi sedikit lah, ya. Dan dari segi makanan yang ada, ya, piramid makanan yang baru diperkenalkan tu khas untuk orang dewasa, ya. Dan untuk kanak-kanak masih boleh rujuk pada piramid makanan yang sebelum ini, ya. Yang penting jangan lupa sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Khasnya apabila anda mendapati anak macam kerap mendapat jangkitan dan anda nak kuatkan sistem imun badan anak, jadi anda boleh cuba lebihkan buah-buahan dan juga sayur-sayuran kepada anak. Ya, dan satu tips yang saya boleh share adalah apabila anda menyediakan buah-buahan ataupun sayur-sayuran kepada anak, cuba anda perhatikan tekstur. Ya, tekstur kalau untuk anak kecil yang tak pandai mengunyah lagi, anda perlu memodifikasi sedikitlah mengikut kesesuaian. Daripada panjang punya sayur, cuba anda potong pendek sedikit. Memudahkan anak kita ni belajar nak mengunyah. Ya. Dan jangan lupa jadikan role model, ya, teladan yang bagus untuk anak kita belajar. Ya, anak kita dapat belajar dengan meniru kepada perbuatan ibu bapa. Ya, jadi role model ni adalah sangat penting untuk pemakanan. Okey, satu lagi untuk kemahiran keibubapaan, kita juga boleh
meluangkan masa dan juga memupuk hubungan dengan anak kita, ya, khasnya pada umur awal, sebelum mereka pergi ke sekolah ataupun sebelum mereka pergi ke tadika, ya, cuba anda luangkan masa dan juga mengajar dia di rumah, ya, mengajar dan memberi pujian pada masa yang sama. Kelakuan yang bagus kita boleh reinforce ataupun um, memberitahu anak kita, itu adalah kelakuan bagus dengan memberikan pujian, ya. Sewaktu makan, cuba tetapkan peraturan kepada kanak-kanak. Contohnya tak ada televisyen supaya kita semua fokus semasa makan, ya. Dan tidak melayan kelakuan buruk. Kita cuba mengajar anak, kalau dia meragam tanpa memberikan sebab tertentu, kita tidak melayan kepada kelakuan yang buruk lah. Ini boleh memberitahu anak kita, kita konsisten, kita ni tegas dan pada masa yang sama dia akan memahamilah yang kelakuan buruk tu tidak akan dilayan. So pada masa yang akan datang dia juga tidak akan membuat kelakuan yang buruk. Ya, memberi galakan pada anak untuk membuat keputusan sendiri. Contohnya, you nak anak makan buah-buahan kan? So mungkin anda boleh sediakan dua jenis buah, buah oranye dengan buah rambutan contohnya, dan tanya dia, adik nak makan mana satu? So dia akan pilih sendiri, ya. Kalau yang dah pandai membuat keputusan, ya. So dan satu lagi yang sangat penting, pengawalan jangka masa menonton televisyen. Untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun, cuba anda elakkan untuk anak biasa dengan menonton TV, khasnya sewaktu makan, ya. Jangan memberi uh, anak makan semasa dia menonton TV, ya. Dan untuk kebersihan gigi, jangan lupa itu pun sangat penting apabila anak dah mula makan, ya. Uh, Kalau lebih awal pun, sewaktu menyusu pun kita boleh lapkan gusi anak dengan kain yang basah. Jadi bila gigi dah tumbuh, ya adalah bagus ibu pegangkan berus dan mengajar anak untuk gosok gigi cara yang betul. Sekurang-kurangnya 2 kali sehari lah. Ini sangat penting, ya. Kita tak nak gigi susu anak rosak sebab bila gigi susu tidak dijaga, berlakunya karies gigi. So anak pun akan rasa susahnya nak makan, ya. Jadi jagalah kebersihan gigi untuk anak juga. Okey, bagaimana nak galakkan anak makan? So ibu bapa ada beberapa tips yang saya boleh sharekan. Satu, rancang menu, ya. Kalau boleh, ya, sebab kadang-kadang kita tak ada idea nak masak apa. Jadi adalah bagus kalau kita boleh rancang menu dengan lebih awal, contohnya rancang menu seminggu, ya. Libatkan anak semasa rancang menu. Kalau anak yang dah besar dia dah ada idea, tanya dia suka makan apa, ya. Sentiasa perkenalkan anak makanan baru. Kalau asyik makan benda yang sama saja, kita sebagai orang dewasa kita pun cepat jemu kan, cepat boring. So perkenalkan anak makanan baru. Kalau anak yang mula-mula start makanan pelengkap, ada caranya. Yang tu dalam topik makanan pelengkap kita dah buat pada recording yang lepas. Siapa yang berminat boleh join survey kita untuk yang memenuhi kriteria yang ada anak 6 bulan hingga 36 bulan yang dah lengkap jawab, kita akan jemput untuk join private group yang kita ada sharing webinar yang lain lah, ya. Beri makanan kegemaran anak yang lebih berkhasiat, ya. Contohnya lah susu dengan I guess, ya, mana satu yang lebih berkhasiat? Semestinya susu lah kan, sebab dia ada protein, ada kalsium dan sebagainya. Kalau yang air berkarbonat, I guess tu mungkin hanya gula dengan pewarna sahaja. Jadi beri makanan kegemaran anak yang lebih berkhasiat. Hidangkan makanan beraneka warna dan bentuk. Apabila makanan tu beraneka warna dan bentuk, biasanya kanak-kanak kecil ni dia tertarik dengan warna, ya. Jadi bila kita hidangkan sayur yang berbagai warna, contohnya carrot warna orange, tomato warna merah, sayur yang warna hijau, ya.
berwarna-warni ini anda boleh kaitkan dengan rainbow. Ya, so color yang ada pada makanan semula jadi ini dia kaya dengan phytonutrient ataupun kita panggil khasiat yang ada dalam pelbagai warna ni dia boleh membantu untuk meningkatkan kesihatan lagi, ya. Guna peralatan makanan yang sesuai untuk anak. Anak punya tangan kecil kan, so kalau anda beri dia dengan sudu yang terlampau besar, mungkin dia pun tak muat pada mulut dia. So, cuba anda pilih peralatan makanan yang sesuai dengan tangan anak, mulut anak, ya. Elak memberi snack ataupun susu terlalu dekat dengan waktu hidangan utama. Yang ini kita selalu jumpa. Kalau hidangan utama, contohnya waktu makan malam, pukul 8. Tapi anda memberi susu dia kepada dia pada 7.30. Dah kenyang minum susu. Mana ada selera nak makan makanan hidangan utama lagi kan? Jadi ingat, sekurang-kurangnya jarakkan 1 hingga 2 jam lah antara waktu snack dengan waktu hidangan utama. Ya, jangan dekat sangat. Okey, tips bagi ibu yang bekerja, ya. Ibu yang bekerja, pastikan anda menyediakan bekal ataupun pengasuh anda ada sediakan hidangan yang berkhasiat dan juga untuk anak, ya. Pastikan pengasuh memberi makanan dengan menjaga keselamatan makanan juga, ya. Kadang-kadang, ya, apabila keselamatan makanan ini diabaikan, contohnya masakan yang dah dimasak sebaik-baiknya pada suhu bilik jangan lebih daripada 4 jam. Tapi masih beri kepada anak walaupun lebih 4 jam. So, kemungkinan besar anak kita mungkin akan mengalami cirit-berit dan apabila cirit-berit, selera kurang, berat pun jatuh. Ya. Jadi, anda kena bincang, maklumkan kepada pengasuh. Katakan kalau anak kurang berat badan, bekerja sama dengan pengasuh sebab kebanyakan masa anak kita bersama dengan pengasuh. Jadi adalah bagus kalau kita boleh bersama-sama untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah kurang berat badan anak. Ya. Okey, pada akhir sesi webinar ini, tak terlupa jugalah kita masih menerima respon daripada peserta untuk ibu bapa yang ada anak 6 bulan hingga 36 bulan dan keluarga anda bukannya single parents, anak sihat, tidak dilahirkan perawatan bermakna lahir pada 37 minggu kehamilan dan ke atas, anda dialu-alukan untuk scan QR code dan join survey kita lah. Kalau ada masalah untuk akses QR code tu, boleh je WhatsApp saya dan saya akan hantarkan link tersebut kepada anda. Ya, kedua-dua ibu bapa boleh menjawab gunakan satu email saja. Dan selepas habis menjawab, kita ada pelbagai hadiah yang nak berikan kepada ibu bapa, termasuklah buku penerbitan daripada Persatuan Pemakanan Malaysia. Kita ada buku resepi yang sangat menarik. Kita juga ada sampel beras perang daripada Eco Brown, ya. Kan kami mengalu-alukan anda untuk bertanya soalan juga, ya, dalam private group kita sebab private group yang untuk responden yang telah lengkap tu dia bertujuan untuk sesi perkongsian ilmu, ya, sebab lebih banyak ilmu yang kita berkongsi, lebih banyak ramai yang akan mendapat manfaat daripada tersebut, ya. Dan pada akhir pengumpulan data ini kita juga ada hadiah cabutan petua yang menarik lah. Hadiah cabutan petua tu ada yang mingguan, ada juga yang grand prize pada akhir sesi kita. Ya, so jangan lupa sharekan kalau video ini bermanfaat kepada ibu bapa yang anda kenal dan harap boleh membantu kita untuk mendapat respon yang lebih banyak. Ya, okey, sekian saja. Terima kasih. Saya Jess, nutritionist. Saya doakan kepada semua sihat selalu, stay safe semasa pandemik COVID-19 ini, ya, dan juga take care. Okay, bye.